الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk hadir di masjid yang mulia ini, untuk kita menyambung pengajian kita yang berkaitan dengan 73 firqah dalam akidah. Dan sebelum kita mulakan, mari sama-sama kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. InsyaAllah kita sambung muka surat 2 Seminggu 2 muka surat, 10 minggu 20 muka surat. Tajuk kita pagi ini bermula dengan erti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pengarang ni orang Indonesia, jadi kadang-kadang pelik sikit lah perkataan yang digunakan, tapi boleh faham lagi kot insyaAllah. Erti ataupun makna lah. Ahli Sunnah wal Jamaah. Erti Ahli Sunnah wal Jamaah ialah pengganut sunnah Nabi SAW. Erti wal Jamaah ialah pengganut i'tiqad sebagai i'tiqad jamaah sahabat-sahabat Nabi. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah kaum yang menganut i'tiqad sebagai i'tiqad yang dianut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Bukan maksud dia bila dia kata i'tiqad di sini menafikan amal ataupun syariat atau fiqh. Seolah-olah macam bab fiqh lain, bab i'tiqad saja. Bab i'tiqad dia ikut Nabi dan sahabat, bab fiqh boleh. Sebenarnya di sunnah dua-dua sekali, bahkan tiga-tiga sekali lah. Maknanya akidah, fiqh dan tasawuf, tiga-tiga. Tapi dia kerana di sini pembahasan kita khusus mengenai i'tiqad, jadi dia sebutlah i'tiqad di sini. Sebab nanti orang salah faham pula, maknanya i'tiqad saja. Maknanya kalau amalan tak perlu ikut Nabi dan sahabat ke? Boleh ya? Sebab kitab dia ni bahas akidah, jadi dia sebut di sini maknanya yang mengganut tahu i'tiqad yang dianuti oleh Nabi dan sahabat. I'tiqad Nabi dan sahabat-sahabat itu yang telah termaktub dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasul secara tidak terkumpul atau belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpul dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama usuluddin yang besar, iaitu Syekh Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Lahir di Basrah tahun 260 Hijriah, wafat di Basrah juga tahun 324 Hijriah. Ada kata 331, 339, itu 36. Ada khilaf. Sini dia kata 324. Dalam usia 64 tahun. Di sini ringkas, tapi sebenarnya tu dah satu kesimpulan tu. Dia kata tadi i'tiqad Nabi dan sahabat termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah
secara tidak terkumpul atau belum tersusun secara rapi dan teratur. Kalau kita buka Quran, jadi dia tak ada surah iman, surah beriman kepada Allah, surah beriman kepada malaikat. Dia ayat Quran tu dalam tu penuh, berterabur kan. Bahkan fiqah sendiri pun, ayat tentang fiqah, tentang ibadah, tentang munakahat, tentang muamalat, semuanya dia tak ada satu surah yang khusus. Itu maksudnya tak terkumpul lah. Begitu juga hadis Nabi. Hadis Nabi ni panjang juga nak cerita. Hadis Nabi, pengumpulan hadis Nabi, penulisan dan pengumpulan berlaku pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, lebih kurang 98 Hijriah lebih kurang. Jadi dia yang mengarahkan ulama pada zaman tu untuk mengumpul dan menulis hadis. Maknanya sebelum zaman tu belum ada penulisan. Yang ada tapi sedikit, terlalu sedikit. Jadi dia tengok bila hadis-hadis ini dihafal oleh para sahabat, dan sahabat meninggal dunia seorang demi seorang, akhirnya takut terkubur dengan hadis itu sekali. Dan yang mewarisinya pun tabi'in pun meninggal juga sebelum ada penulisan. Zaman dulu tak macam zaman sekarang lah punya teknologi kan. Bahkan kalau ikut sejarah pentadwinan hadis, Nabi pernah melarang menulis hadis. Cuma larangan tersebut bukan larangan haram, tetapi larangan kerana khawatir bercampur dengan Al-Quran. Zaman Nabi belum ada Quran lagi, belum ada mushaf, maksudnya satu mushaf yang mengumpulkan Al-Quran ditulis dalam sebuah mushaf, sebuah kitab zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah atas cadangan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi itu Quran. Jadi Nabi pernah melarang tulis hadis. Tapi ada beberapa orang sahabat Nabi pun tulis hadis juga. Contohnya Abdullah bin Amr bin As, banyak tulis hadis. Kalau Abu Hurairah, dia banyak hafal. Sayyidina Ali ada beberapa lembaran-lembaran tulis tentang hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan kadar zakat dan sebagainya. Jadi itu pembahasan sejarah pentadwinan hadis. Jadi sebenarnya ilmu yang kita belajar ni dia saling berkait antara satu sama lain. Kalau orang tu dia belajar akidah saja misalnya, tak faham ilmu hadis, tak faham ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, fiqh, susah juga. Tak faham sejarah pun susah juga. Dia mesti kena ada kesinambungan, ada kaitan, ada hubungan antara satu ilmu dengan satu ilmu. So hadis itu dikumpul zaman Khalifah Ibn Aziz dan dua ulama lah yang masyhur, Imam Ibn Shihab Az-Zuhri yang menyahut seruan tersebut dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi, dengan seorang lagi Hisham bin Urwah, silap saya Hisham bin Urwah, yang terkenal lah. Dan pengumpulan pun pada peringkat awal itu berlaku secara rawak, secara random saja, kumpul lah. Belum disegregatekan, belum ditashehkan lagi. Kemudian masuk ke zaman yang kedua, zaman Imam Malik. Zaman Imam Malik, Imam Zuhri meninggal 150 Hijriah. Meninggal. Perintah tu lebih kurang dalam tahun 98 Hijriah tu kan. Syekh Khalifah Umar Abdul Aziz meninggal, tak silap. Imam Zuhri meninggal 150 Hijriah. Kemudian generasi seterusnya zaman Imam Malik. Imam Malik lahir melahir tahun 94 Hijriah, meninggal 179 lebih kurang. Dia ada khilaf tu. Ada banyak pendapat. Zaman dulu dia tak ada JPN. Tak ada suara beranak IC. Jadi, dan Imam Malik, ulama-ulama tu jadi ulama pun orang pun tak tahu. Setelah itu baru masyhur sebagai ulama, barulah orang mengkaji bila dia lahir, bila dia meninggal. Itu ada khilaf.
Jadi zaman Imam Malik, sezaman dengan Imam Lais bin Sa'ad. Lais bin Sa'ad di di Mesir, Imam Auza'i di Syam, Imam Ibnu Juraij di Mekah, Imam Malik di Madinah, Sufyan Thauri di Kufah. Itu peringkat kedua pengumpulan hadis. Yang masyhurnya itulah kitab Muwatta' Imam Malik. Kemudian zaman ketiga, zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad lahir 164, meninggal 241. 164 meninggal 241. Terkenal Musnad Ahmad, lebih kurang dalam 27,000 hadis dalam Musnad Ahmad. Sezaman dengan Imam Ahmad, ulama-ulama yang lain. Kemudian yang masuk zaman yang keempat, generasi yang keempat, baru Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah. Masa itu baru berlaku pentashihan, maksudnya baru menyaring hadis-hadis yang sahih sahaja. Itu pun bukan, contohnya dalam Sahih Bukhari, bukan semua, bukan hanya Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari yang dimasukkan 7,000 hadis lebih yang mukarrar, yang berulang-ulang, yang keletak berulang-ulang tu lebih kurang 4,000 je hadis. Yang Bukhari kata, aku hafal 100,000 hadis sahih, 200,000 hadis yang tidak sahih, aku masukkan dalam kitab Sahih Bukhari ni 4,000 je sebagai dalil bagi ijtihad dia. Imam Bukhari ni mujtahid, tapi tak ada mazhab. Itu bab lain, nanti ahli bahas. Jadi pengumpulan hadis ni, dia contohnya kalau dalam bab akidah, masyhurlah Kitabul Iman. Kitabul, dalam Sahih Muslim ada Kitabul Iman, dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Iman, ada Kitabut Tauhid. Dikumpulkan hanya hadis saja. Cuma kalau Imam Bukhari, dia ni mujtahid, dia ada ijtihad dia. Tajuk bab dia ataupun dia panggil tarjamatul bab itu menerangkan hasil ijtihad dia. Kemudian dia datangkan hadis sebagai dalil dan ayat Al-Quran. Imam Muslim tak, Imam Muslim dia hanya mengumpulkan saja, mengumpulkan dalil saja tanpa berijtihad. Jadi Kitabul Iman Imam Muslim panjang sekat berapa ratus hadis tu, 500 hadis saya silap saya. Jadi saya mengajar, dua-dua saya mengajarlah Bukhari Muslim di madrasah. Jadi dia Kitabul Iman saja, semualah hadis yang berkaitan dengan masalah keimanan. Jadi belum lagi terkumpul, sudah terkumpul zaman-zaman muhaddisin tu, tapi terkumpul dalam bentuk yang masih umum lah, masih umum. Cuma datang zaman setelah tu, Imam Abul Hasan Asy'ari lah lambat kan, 24. Imam Bukhari lahir 194. Kemudian Imam Muslim 206, maksudnya awal kurun ketiga lah. Lepas tu baru datang Imam Abul Hasan Asy'ari lah. So boleh kita kata mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelum kedatangan Imam Abul Hasan Asy'ari itu adalah mazhab yang dipegang, bukan mazhab lah, kita kata fahaman-fahaman yang dipegang oleh fuqaha yang empat, fuqaha arba'ah tu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau fuqaha lah, ramai lagi fuqaha, macam Imam Auza'i pun mujtahid, Imam Lais bin Sa'ad mujtahid, mazhab-mazhab fuqaha. Sebab yang alim lah ketika itu, yang merupakan ulama yang alim, menjadi ikutan masyarakat ketika zaman tu. Walaupun mereka dalam bab fiqah, tetapi dah tentulah dia takkan tak ada akidah kot. Cuma dia orang tidak membuat satu manhaj, tidak mengarang sebuah kitab khusus membahas tentang akidah, kecuali Imam Abu Hanifah. Sebenarnya Imam Abu Hanifah dah buat dulu dah. Sini dia kata Imam Abu Hasan Asy'ari kan, sebenarnya Imam Abu Hanifah dulu dah buat. Imam Abu Hanifah dia ada banyak. Imam Abu Hanifah ni sebelum dia melibatkan diri dalam fiqah, dia ulama akidah, ulama kalam. Akhir-akhir umur dia saja baru dia melibatkan diri dalam fiqah, Imam Abu Hanifah ni. Sebab tu kitab dia banyak, Fiqhul Akbar, Fiqhul Awsat, banyak kitab-kitab fiqah, kitab akidah Imam Abu Hanifah. Sudah pun mengumpul akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian disambung lagi kan oleh Imam At-Tahawi dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua-dua Hanafi, dua-dua bermazhab Hanafi.
Imam Abu Hanifah lahir 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Dah ada dah kitab Fiqhul Akbar, Fiqhul Awsat, maksudnya walaupun nama fiqh tapi Fiqhul Akbar, maksudnya fiqh akbar ni pembahasan mengenai akidah. Cuma di situ belum lagi orang kata tak sempurna lagi lah dia punya yang seperti mana yang kita dapati sekarang ni lah. Maknanya berlaku perkembangan lagi lah setelah tu. Maknanya zaman Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri pun belum lagi sebenarnya dikatakan solid dah, belum lagi. Di sepanjang zaman tu ada ulama yang akan menambah, memperbaiki, memperkemaskan lagi, mentahzibkan, mentadqiqkan, mentahqiqkan sampai sekarang lah. Kita akhirnya jadi sebab 20. Jadi itu sejarah, memang sejarah sangat penting lah. Di sini diringkas, saya tambahlah apa yang patut. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari ini dia punya kelebihan sebenarnya diangkat sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah sebab dia punya hujah-hujah menentang firqah-firqah batilah tu. Hujah-hujah dia yang menentang firman dia lawan semua. Dia lawan paling utama sekali Mu'tazilah lah. Yang paling hebat dalam firqah-firqah ni Mu'tazilah. Dalam Islam lah, kalau yang di luar Islam tu yang hebatnya falsafah. Falsafah pun ada akidah dia, akal semata-mata lah. Jadi yang paling hebat di kalangan firqah-firqah Islam Mu'tazilah, dan dia sendiri pun daripada Mu'tazilah. Kemudian yang lain Karamiyah pun hebat juga. Uqala juga, mutakallimin juga Karamiyah. Kemudian Syiah lambat sikit. Syiah dia mula-mula tu kurang sikit dia punya mutakallimin dia. Selepas tu baru dia kahwin dengan Mu'tazilah, jadi hebat. Nanti kita baca sejarah. Kemudian ada puak-puak yang macam yang agak jumud, yang langsung mengenepikan hukum akal seperti Mujassimah, Musyabbihah yang dikenal sebagai Hasyawiyah. Itu lebih mudah lagi lah untuk ditolak hujah-hujah dia. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari ni bila dia dah berjaya menumpaskan, maksudnya menolak hujah-hujah firqah-firqah batilah yang muncul pada zaman tu, muncul kemuncak zaman fitnah akidah tu, zaman Imam Abu Hasan Asy'ari. Akhirnya dia memperjuangkan akidah Ahlussunnah, dalam masa yang sama berjaya menolak semua hujah-hujah firqah-firqah batil yang kita akan belajar ni secara akal. Secara akal. Bukanlah bererti sebelum tu tak ada ulama yang menolak hujah-hujah faham batilah tu. Ada sejarah, ada menunjukkan macam mana Imam Ahmad pun pernah berdebat juga dengan Mu'tazilah. Tetapi yang paling berjaya lah kita kata dari satu sudut, bukan bermakna yang kalah tu tak berjaya, tak semestinya. Macam Imam Ahmad dipenjarakan kerana kalah debat dan sebagainya, itu sebab lain lah, bukan bermakna dia kalah tak semestinya salah, menang tak semestinya. Sebab pemerintah masa itu pun khalifah-khalifah semua dah pro Mu'tazilah, memang dianggap salah dan kalah. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari yang bangkit menentang hampir semua, mana zaman itu kalau baca tak ada orang pun yang berani berhujah dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Mu'tazilah kalau dengar nama Abu Hasan Asy'ari takut. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari terpaksa hantar anak murid dia untuk pergi berhujah, berdebat. Tapi dia ajarlah sebelum tu, kalau dia kata macam ni kau jawab macam ni, kalau dia kata macam ni kau jawab. Dia sendiri Mu'tazilah. Dia tahu apa yang Mu'tazilah bahas, semua dia tahu. Dia Mu'tazilah sampai umur 40 tahun kan. Jadi sampai ulama Mu'tazilah hebat kata, kau ni anak murid Asy'ari boleh tahu dah. Sebab semua dia jawab. Yang mampu jawab Imam Abu Hasan Asy'ari. Sebab tu dah dia diangkat sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah ketika itu, dengan manhajnya yang mampu untuk mematahkan hujah-hujah firqah-firqah batil, firqah-firqah bid'ah yang lain. Bahkan Wahabi zaman sekarang pun dia akan kata macam ni. Adalah di antara ustaz-ustaz Wahabi, kitab-kitab dia, Al-Asy'ariyah di dalam berhadapan dengan firqah-firqah batilah itu mereka adalah ahli sunnah. Tetapi kalau berbanding dengan kita lebih ahli sunnah, kata dia.
Maknanya kalau secara kasarnya kita kata, oh kalau nak gaduh dengan orang, panggil kami. Betul dah menang kau, iktiraf diri sendiri. Sampai sekarang dia orang tak mampu. Dia orang tak mampu untuk mematahkan hujah-hujah falsafah Ahlussunnah wal Jamaah, sehinggalah datang Imam Ibn Taymiyah. Yang paling hebat dalam kalangan dia orang Ibn Taymiyah. Memang sebelum tu lagi lah. Cuma dia orang jadikan sebagai itulah. Tapi Ibn Taymiyah sendiri punya hujah pun dipatahkan oleh Asy'ariyah semua. Itu lebih dalam lagi lah kalau kita nak kaji. Jadi sejarah nak cerita kata Imam Abu Hasan Asy'ari ini yang mengumpulkan akidah di bawah sebuah mazhab ataupun dengan satu manhaj, seperti mana mazhab fiqh lah dikumpulkan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Zaman Nabi tak ada kan, malam ni Nabi kata hari ni kita buat kuliah fiqh. Tak ada. Jadi yang kumpulkan ni para ulama. Ini banyak dipetikai kan, betul, dan ramai pula yang tak ambil tahu bab ni. Jadi kalau kita tengok sejarah, dengan mudahnya kita boleh jawab segala pertikaian yang ditimbul zaman sekarang. Antaranya dia kata, Nabi mazhab apa? Nabi Asy'ariyah ke? Sahabat Asy'ariyah ke? Kat situ je kita dah jam lah jawab macam mana. Betul? Tak payah ikut Asy'ariyah, ikut Nabi. Sepatutnya dia tanya terbalik, Asy'ariyah tu ikut Nabi ke tak? Asy'ariyah itu ikut Nabi ke tak? Kalau ikut Nabi, kita kena ikut lah. Tapi yang dikatakan ikut Nabi tak ikut Nabi ni dalam apa? Dalam yang dikatakan ikut Nabi tak ikut Nabi, ikut Quran hadis tak ikut Quran hadis tu dalam aspek mana, dari sudut mana? Kalau dari sudut akidah itu sendiri, kalau dia kata Asy'ariyah tak ikut Quran Sunnah, itu melampau. Dan kita pula siap boleh tergamam sekejap tak boleh jawab, itu kita pun nampak sangat tak tahu apa. Dari sudut mu'taqad, maksudnya akidah itu sendiri, akidah yang bermaksud mu'taqad, perkara yang diiktikadkan tu mustahil kalau tak ikut Quran hadis. Sifat 20 tu sendiri tu datang mana-mana. Yang bukan tak ikut Nabi, benda yang yang pembaharuan ataupun penambahan yang tidak menyalahi syarak, iaitu dari sudut manhaj ataupun metodologi. Menyusun, itu semua orang susun. Kalau dia pertikaikan masalah Asy'ari dengan konsep sifat 20 dia, dengan pembahasan akli dia, dengan istilah-istilah dia, sama je berlaku dalam ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis Nabi tak pernah ajar pun. Nabi tak pernah ajar. Memang Nabi pun tak pernah guna istilah-istilah yang dibahas oleh ulama mustalah hadis. Tapi dia orang pakar hadis. Bab tu dia memang segala istilah, segala metodologi semua dia terima semua. Tapi dalam akidah dia tak terima pula dah. Tak ada beza. Tajwid sama juga. Mana je Nabi buat kelas tajwid kita belajar ni ifah hakiki. Idgham ma'al gunnah ada. Semua bidang ilmu semuanya benda manhaj saja. Dia punya isi parti kandungan dia takkan boleh bercanggah dengan Quran hadis. Manhaj nak memudahkan saja. Boleh Kerana itu ada orang memberi nama kepada kaum Ahlussunnah wal Jamaah dengan kaum Al-Asy'ariyah, jamak dari Asy'ari. Dikaitkan kepada Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari tersebut. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, sebelum ni kan saya dah terangkan, dia adalah orang yang mengikut Nabi dan sahabat dari segi i'tiqad, dari segi fiqh, dari segi tasawuf. Cuma dia ada dua fasa lah kita kata. Fasa sebelum zaman Imam Abul Hasan Asy'ari, dari sudut akidah, kita cerita akidah je. Dan selepas zaman Imam Abul Hasan Asy'ari. Dalam masa yang sama pun Imam Abul Hasan Asy'ari sezaman dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan juga dengan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Sama je. Jadi
bila bercakap tentang ahli sunnah wal jamaah, kita kata ada dua fasa. Satu fasa sebelum zaman tu dan fasa setelah zaman tu. Jadi sebenarnya dari sudut akidah tak ada beza. Dari sudut akidah tak ada beza. Yang berbezanya manhaj. Manhaj berbeza, bukan berbeza 100% lah. Ada penambahan, ada pembaharuan, ada evolusi dalam manhaj, dalam metodologi di dalam mempersembahkan akidah kepada masyarakat. Kerana suasana ketika itu memang mendesak, ataupun bi'ah ataupun suasana ketika itu yang membuatkan terpaksa diubah manhajnya supaya memudahkan, bahkan untuk membantu lebih memahami akidah. Jadi dua fasa. Bila sebut ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, bukan bermakna menafikan zaman sebelum tu. Tak nak nafikan. Zaman ada orang Imam Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah Kubra, dia kata ahli sunnah wal jamaah maknanya alul hadis ataupun fuqaha arba'ah. Ahli sunnah wal jamaah. Dan disebut Asy'ariyah dan Maturidiyah tu sebab zaman tu sampai sekarang dengan panjang. Imam Abu Hasan Asy'ari 324, sekarang 1442 kan. Maknanya dah 1000 tahun lebih. Maka disebut ahli sunnah itu Asy'ariyah Maturidiyah, masa tu ghalibnya, kebanyakannya dilihat dari awal sampai sekarang. Tapi tidak menafikan sebelum tu bukan ahli sunnah. Melampau lah kalau siapa kata kalau yang bukan Asy'ariyah Maturidiyah, bukan itu pun jahil juga tu. Itu pun jahil juga. Jadi kita bila sebut ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah tu ghalibnya, maknanya kebanyakannya, dah 1000 tahun lebih, semua orang berpegang kepada manhaj tersebut. Sebelum tu ya juga, cuma belum ada manhaj yang solid. Dalam kitab-kitab Usuluddin biasa juga dijumpai perkataan sunni, kependekan ahli sunnah wal jamaah, dan orang-orangnya dinamai sunniyun. Biasanya di bahagian-bahagian India, Pakistan, dia orang sunni. Sini pun pakai jugalah. Tersebut adalah kitab Ithafus Saratil Muttaqin karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Az-Zabidi, iaitu kitab syarah dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Pada jilid 2 halaman 6 begini: Iza utliqa ahlus sunnah fal muradu bihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Artinya apabila disebut kaum ahli sunnah wal jamaah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikut rumusan fahaman Imam Asy'ari dan fahaman Abu Mansur al-Maturidi. Okay. Yang sebut ni Imam Zabidi. Imam Zabidi ni tahun 1000 lebih lah. 1000 lebih Hijriah. Ulama muhaddis, ulama lughah. Dia punya kitab kamus saja, syarah kepada kamus Kamus Muhid Imam Fairuz Abadi itu 42 jilid kat rumah saya tu. Imam Zabidi punya. Orang syarah kitab, dia syarah kamus. 42 jilid. Imam Zabidi. Tajuk dia Tajul Urus. Dan dia ada syarah kitab Ihya, satu-satunya yang setakat yang saya tahu lah, Ithafus Saratil Muttaqin. Jadi dia sebut dia zaman 1000 lebih dah. Iza utliqa ahli sunnah wal jamaah, jika dimutlakkan ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi yang sebut ni bukan orang dulu. Dia sebut sebab zaman dia pun maknanya Asy'ariyah Maturidiyah sudah 1000 tahun juga, hampir 1000 tahun lah. Jadi maknanya kita kena tengoklah orang tu dia sebut dan bila dia sebut. Jadi bermakna bukan dia nak nafikan, sebab bila faham iza utliqa tu, siapa faham, dia faham. Jadi orang yang tak faham, maknanya hanya ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah ialah hanya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tak, bukan itu yang dimaksudkan. Itu jelas-jelas lah, takkan ulama besar jahil sampai tahap macam tu. Semua orang tahu Imam Abu Hasan Asy'ari ni lahir 260, meninggal 324. Habis zaman sebelum tu bukan ahli sunnah, kan? Nabi pun bukan ahli sunnah. Macam tu, betul?
Masalah macam daripada zaman kelah kita ambil lah Nabi ahli sunnah sahabat. Lepas tu terputus sekejap ahli sunnahnya, tiba-tiba Imam Abu Hasan Asy'ari bangkit balik, baru perjuangkan balik ahli sunnah. Sepanjang tu semuanya bukan ahli sunnah. Tak ada orang faham macam tu. Tak ada ulama pun faham macam tu, dan tak ada orang pun faham macam tu. Tiba-tiba zaman sekarang boleh petikai. Apa maknanya sebelum zaman Imam Asy'ari bukan ahli sunnah lah. Nabi tak Asy'ari pun. Itu sebenarnya orang yang tanya macam tu, cakap macam tu dia sendiri dah menunjukkan kejahilan dia dah. Dia sendiri dah menzohirkan kejahilan dia sendiri. Tak mungkin, tak mungkin. Benda yang tak mungkin. Tak ada siapa pun menafikan zaman sebelum Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari itu bukan ahli sunnah. Semua bila maknanya kita kata setelah mana Imam Abu Hasan Asy'ari ni, bila dia buat satu manhaj di dalam memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah, dia dapat nama. Sama macam kita kata mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Sebelum tu, sebelum Imam Syafi'i bukan ahli sunnah wal jamaah, kan? Ini semua soalan-soalan yang dulu. Zaman sekarang macam-macam orang-orang pelik muncul. Sebenarnya dia nak lariskan mazhab dia, nak menolak mazhab kita ni, dia buatlah persoalan-persoalan macam tu. Lepas tu ulama' pun sebenarnya dengar tak layan dah, nampak sangat jahil. So kita yang kelang kabut, kan betul juga, kalau macam tu tak payahlah ikut Asy'ariyah. Siap terpengaruh lagi. Semuanya kerana kejahilan masalah. Kemudian siapa Abu Mansur Al-Maturidi ini? Abu Mansur Al-Maturidi adalah seorang ulama usuluddin juga, yang fahaman dan i'tiqadnya sama atau hampir dengan Abul Hasan Asy'ari. Beliau wafat di sebuah desa bernama Maturidi, Samarkand, di Asia Tengah pada tahun 333 Hijriah, terkemudian 9 tahun dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Mansur Maturidi ini dia mewarisi akidah daripada Imam Abu Hanifah, kerana dia bermazhab Hanafi. Jadi kalau kita tengok mana mazhab fiqah ni dulu, maknanya imam bermula dengan imam banyaklah, kita ambil 4 yang masyhur dia saja. Imam Abu Hanifah dulu, kemudian Imam Malik sezaman, kemudian sikit je. Kemudian Imam Syafi'i lahir meninggal setelah Imam Abu Hanifah meninggal, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. 4 mazhab fiqah ni datang dulu. Lepas tu baru masuk zaman muhaddisin pula. Lepas zaman fuqaha, zaman muhaddisin, zaman Imam Bukhari, Muslim yang masyhur lah. Walaupun sebelum tu saya dah cerita tadi, awal-awal dah ada dah. Selepas itu baru zaman Imam Abul Hasan Asy'ari. Jadi kalau kita nak tengok, kebanyakan Asy'ariyah ini bermazhab Maliki dan Syafi'i. Maliki dan Syafi'i. Maliki ni boleh kata 99% Asy'ariyah. Syafi'i, orang yang bermazhab Syafi'i boleh kata 80% lah bermazhab Asy'ariyah. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Abu Hanifah, dia Maturidi. Bermazhab akidah dia Maturidi. Sebab Imam Abu Mansur Maturidi ni mazhab fiqh ni mazhab Hanafi. Jadi kalau tengok Kitabut Tauhid Imam Abu Mansur Maturidi bandingkan dengan kitab Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah, tak jauh beza. Cuma dia lebih syarah, lebih panjang, lebih dalam lagi. Begitu juga, sama juga Imam Abu Ja'far At-Tahawi pun sama. Jadi seolah-olah bolehlah nak masukkan Imam Tahawi di dalam Maturidi pun boleh. Sezaman juga Imam Tahawi di Mesir, meninggal 321 Hijriah. Imam Mansur di Samarkand, di Bukhara, 333. Imam Abu Hasan Asy'ari di Basrah. Jadi ketika panjang kalau nak cerita saya, kalau cerita panjang lagi tak habis kita apa dah. Nampak tu semuanya di Mesir, di Basrah, di Kufah, di Samarkand. Di Mekah, Madinah kenapa tak ada benda ni? Kenapa tak muncul benda ni? Sebab di Mekah, Madinah terselamat daripada fitnah. Tak jugalah kan, kita kata maknanya yang paling dahsyat berlaku serangan pemikiran dalam akidah tu di sana, di Basrah, di Kufah. Ketika itu kan Baghdad menjadi tumpuan satu dunia. Jadi segala fiqh batil semuanya di Basrah.
Sebab tu terpaksa keluarnya Imam Abu Hasan Asy'ari Maturidi terpaksa buat satu. Bukan Madinah tak perlu. Adalah fitnah-fitnah tu pun, tapi selesai. Fitnahnya diselesaikan. Nampak situ Sejarah kena baca lah, rajin. Kena rajin baca sejarah. Datang kefahaman insya-Allah. Dia kata etikad sama dengan Abul Hasan Asy'ari. Semua sama etikad kita Quran hadis. Etikad sepatutnya tak perlu dipertikaikan etikad itu. Yang perlu dipertikaikan, kalau nak pertikaikan pun manhaj saja. Kalau nak pertikaikan manhaj. Dari sudut penggunaan manhaj, Nabi, nak kata Nabi tak pakai 100%, tak. Sebenarnya Imam Abu Hasan Asy'ari itu dia mengarang sebuah kitab Al-Istihsan fi Haudi fi Ilm al-Kalam, kalau tak silap nama kitab dia, panjang. Satu perkara yang dianggap baik di dalam mendalami ilmu kalam. Maknanya orang duk dakwa ilmu kalam ni datang daripada falsafah apa semua. So, Imam Abu Hasan Asy'ari dia karang kitab tu dia jawab. Semuanya dia ambil dari Quran. Dia ambil daripada Quran. Cuma istilah dia tu berbeza. Istilah dia berbeza. Macam mana Nabi Ibrahim berdebat dengan kaum dia tentang bulan, bintang, matahari sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim banyak sebenarnya yang berhujah. Daripada situ banyak ulama ambil istifadah. Cuma istilah dia lain sikit. Tapi pemahaman isi sama saja. Faham So manhaj yang berbeza, i'tiqad, akidah tak ada bezanya. Sebab orang zaman sekarang ni susah lah. Kita tak boleh nak baca macam ni. Zaman dia pun mungkin tak tahulah. Zaman sekarang kalau baca dia kata Abu Mansur Maturidi ialah seorang ulama usuluddin juga yang fahaman dan etikadnya sama atau hampir dengan Abu Hasan Asy'ari. Kat situ saja dia orang sekarang ni boleh petikai dah. Kenapa tak kata etikadnya sama dengan Nabi SAW? Kenapa dia kata etikadnya sama dengan Asy'ari? Soalan macam satu benda yang lain kan? Manhaj je sama macam manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari. Manhaj dia. Adapun akidah dia, akidah Islam, akidah Nabi, akidah sahabat. Quran hadis. Manhaj dia sama dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan kalau boleh elakkan guna perkataan akidah Asy'ariyah. Kalau boleh. Manhaj Asy'ariyah, akidah Islam. Itu sepatutnya. Akidah Islam, manhaj Asy'ariyah, manhaj Maturidiyah. Manhaj, mazhab, metodologi, cara sama. Sama dari satu sudut. Walaupun ada beza sikit. Di sudut yang lain. Ini akidah Asy'ariyah ni. Lepas tu dia pun ini akidah salaf. Yang soal lagi ini akidah alul hadis. So Islam ada banyak akidah. Jadi orang luar bukan Islam tengok, oh Islam ni ada banyak akidah, ada akidah salaf, ada akidah alul hadis, ada akidah Asy'ari, ada akidah Maturidi, ada akidah Tahawi. Banyak akidah Islam namanya. Akidah satu je, akidah Islam. Manhaj alul hadis, manhaj salaf, manhaj Abu Hasan Asy'ari, manhaj Abu Mansur Maturidi, manhaj lain-lain. Manhaj Syiah ada, manhaj Khawarij ada, manhaj Mu'tazilah macam manhaj. Tapi ada sebahagian terkeluar akidah dia. Disebabkan manhaj boleh, sebenarnya kita tak nafi. Disebabkan manhaj boleh mengubah akidah. Dia ada dua lah. Orang dia berpegang kepada satu manhaj, akhirnya dia paksa akidah ikut manhaj. Satu lagi, dia paksa manhaj tu ikut akidah. Faham? Ada yang dipegang pada satu manhaj, dia paksa akidah ikut manhaj tu. Kalau akidah yang lari dengan manhaj dia tolak. Dia ikut akidah yang hanya sesuai dengan manhaj. Satu lagi, buat manhaj berdasarkan akidah yang sebenar. Ini Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah lah yang membuat manhaj yang bersesuaian dengan akidah yang sebenar. Selain daripada itu, yang 72 ni, dia orang buat akidah bersesuaian dengan manhaj dia. Faham kan situ? Ini penting. Sudah menjadi adat kebiasaan dalam dunia Islam bahawa hukum-hukum agama yang digali dari Quran dan hadis oleh seseorang imam, maka hukum itu dinamai mazhab.
Bukan, hukum tu tak dinamai mazhab. Hukum itu dinamai ijtihad. Hukum-hukum lah, cuma proses pengambilan hukum itu dipanggil ijtihad. Kemudian segala ijtihad itu dikumpulkan jadilah mazhab. Ada shortcut lah ni. Ini dia shortcut je. Saya panjangkan sikit. Hasil ijtihad Imam Hanafi dinamakan mazhab Hanafi. Hasil ijtihad Imam Maliki dinamakan mazhab Maliki. Hasil ijtihad Imam Syafi'i dinamakan mazhab Syafi'i. Hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal dinamakan mazhab Hanbali. Walaupun pada hakikatnya semuanya adalah agama Allah yang termaktub secara tersurat dalam atau tersirat dalam Quran dan hadis. Ini contoh fiqh lah. Beza dia pada mana? Pada perkara-perkara, pada dalil-dalil yang zanni. Dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang bersifat zanni, bukan bersifat qat'i. Sama dia dari segi subut atau dalalah dia. Tak bahas kan? Tak ada soalan, abang tu tanya. Saya jelaskan hujung sekali tentang qat'i subut dengan qat'i dalalah. Al-Quran sabit dia tak perlu dibahas lagi. Qat'i. Hadis pensabitnya memang panjang pembahasan ni. Sampai sekarang tak habis-habis. Ada je yang nak cuba menilai semula hadis. Menilai semua. Tak cukup dengan penilaian ulama dulu. Ulama seterusnya dan sampai sekarang pun masih lagi ada orang cuba nak menilai hadis. Cuba nak menilai. Bila dia menilai semula hadis, maknanya hadis ni kan salah satu sumber dalil. Jadi dalalah ataupun istimbat atau ijtihad yang diambil daripada hadis itu dah selesai. Tiba-tiba dia nak nilai balik hadis. Jadi bila dia nilai balik hadis, jadi seolah-olah hasil istimbat hukum daripada hadis itu dibatalkan. Nah, itu dia nak buat sebenarnya. Dia nak batalkan hasil-hasil ijtihad ulama ni, dia nak buat ijtihad baru. So dia nilai daripada mula sekali. Sumber tu sendiri dinilai semula. Contohnya menurut Imam Syafi'i, kunut subuh tu hadis dia sahih. Menurut Imam Syafi'i, sebab menilai hadis itu ijtihadi. Menilai hadis sahih tak sahih itu pun perkara ijtihadi. Imam Syafi'i mujtahid. Kalau dia boleh berijtihad hukum dalam Islam, hukum dalam agama Islam dia boleh ijtihad, sekadar nak ijtihad hadis sahih tak sahih, lebih ringan berbanding dengan berijtihad hukum. Sebab hukum ni Allah Ta'ala je buat. Syariat semata-mata Allah Ta'ala. Nabi pun bukan syariat, Nabi menyampaikan syariat. Jadi sekarang ni mujtahid diberi autoriti untuk berijtihad, mengeluarkan hukum. Bukan nak menggantikan Allah. Cuma sebenarnya hukum tu dah ada, tapi tak jelas. Kurang jelas. Ada yang jelas, ada yang kurang jelas. Maka mujtahid inilah yang cuba menggali dan mengkaji dan mengeluarkan supaya orang jadi jelas hukum dia. Jadi kalau hukum pun dia boleh keluarkan, nak menilai hadis tak boleh. Siapa yang lebih hebat dia punya syarat-syarat ijtihad, syarat-syarat mujtahid itu? Imam Syafi'i, maknanya Imam Syafi'i boleh ijtihad hukum tapi tak boleh ijtihad hadis. Itu siapa cakap macam tu? Nampak sangatlah. Jadi Imam Syafi'i ijtihad kata hadis kunut itu sahih menurut dia. So tak ada siapa pun, tak ada satu orang pun berhak untuk membatalkan ijtihad Imam Syafi'i mengatakan hadis itu tak sahih. Kecuali pendapat dia sendiri yang dia kata menurut dia, contohnya menurut Imam Bukhari hadis kunut itu tak sebut tak sahih. Menurut Imam Bukhari. Menurut Imam Syafi'i sahih, maka dia istimbat hukum daripada hadis tersebut. Dia kata sunat kita kunut tiap-tiap subuh. Tak ada orang boleh ubah. Sekarang ni nak cuba nak ijtihad lagi. Tak habis-habis. Kalau sepanjang zaman orang, setiap kali zaman belatang, orang ijtihad semula hadis sahih tak sahih, akhirnya agama kita berubah. Betul? Jadi dari sudut sabitnya hadis itu ada yang perlu diijtihadkan. Kemudian dari sudut dalalah adalah kefahaman. Ayat-ayat Al-Quran yang jelas dalalah dia, hadis-hadis yang jelas dalalah dia memang tak boleh ijtihad. Tak boleh ijtihad. Dan ulama-ulama mazhab ni pun berijtihad bukan pada dalil yang dalalah dia qat'i. Yang hanya berijtihad kepada dalalah yang zanni saja. Maksudnya hadis itu masih samar-samar. Contoh peristiwa
jemaah yang dihantar oleh Nabi di Bani Quraizah tu kan, jelas kan? Kisah dia, Nabi SAW hantar satu jemaah, Nabi pesan, la tusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang pun daripada kamu, la tusalliyanna. Maksudnya ada nun taukid lagi ujung ni. Jangan kamu sekali-kali seorang pun daripada kamu semayang asar illa fi Bani Quraizah, melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Jemaah tu pun bertolak. Sampai on the way, belum sampai lagi di perkampungan Bani Quraizah, waktu asar dah nak habis. Maka sebahagian kata apa? Sebahagian kata, kita kena berhenti ni semayang. Tak sempat nak semayang di Bani Quraizah. Kalau kita sampai maghrib, maknanya qada. Nah, boleh qada solat dengan sengaja kita tak nak solat, kita nak buat tak boleh. Lepas tu sebahagian kata, kau tak ingat ke Nabi pesan tadi? Nabi kata jangan sekali-kali semayang asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Ini jawab balik, maksud Nabi cakap itu ialah supaya kita cepat-cepat bertolak. Sampai sana sebelum maghrib, sampai sana waktu asar, masa masih ada lagi waktu asar, dan semayang asar di sana. Kita dah terlambat, kena semayang lah sekarang. Tidak nanti sampai sana tak silap, sampai lagi dah maghrib dah. Sampai sana dah maghrib, kita terpaksa qada. Dah, Nabi tak cakap macam tu pun kau pandai-pandai tambah. Nabi kata jangan semayang melainkan di maghrib, itu je Nabi kata. Tak, maksud Nabi kata macam ni, lah sekali jadi dua grup. Satu semayang, satu tak semayang. Maksudnya bukan tak semayang, maksudnya dia orang tak semayang sampai di Bani Quraizah baru semayang qada. Memang kebetulan sampai dah maghrib lah. Lepas tu berita ni sampai kepada Nabi SAW. So Nabi tak benarkan yang ni, tak salahkan yang ni, juga tak benarkan ni, tak salah yang ni. Nabi diam. Nabi diam mana ikrar. Ikrar maksudnya dua-dua betul. Itu contoh dalalah yang tak jelas, yang zonni. Contoh saya bagi. Dan ulama gunakan hadis ini untuk, cuma ulama kata ini dalam bab akidah tak dipakai sebab hadis ini bab semayang. Dalam akidah ada manhaj lain lagi. Tapi contohlah nak bagi tahu ijtihad ulama tu, kenapa ulama berijtihad? Sebab dalil dia tak jelas. Kenapa dalil tak jelas tu tanya Allah, kenapa Allah turunkan dalil tak jelas, jangan tanya saya. Satu ujian untuk manusia. Ada Allah Ta'ala bagi ayat yang muhkam, yang jelas, ada yang ayat yang mutasyabihat, yang sama-sama buka peluang untuk ulama berijtihad. Jadi hasil ijtihad itulah yang kita pegang. Kita pulanglah nak pegang yang mana satu. Jadi mazhab itu mengumpulkan pendapat-pendapat ulama, iaitu hasil-hasil ijtihad mereka. Akhirnya diikuti pula tu. Diikuti oleh ulama-ulama yang lain, maka terbentuklah mazhab. Contohnya Imam Bukhari kan, ada awal sebelum ni ada kata ada, baru ni dengar biasa ustaz tu masyhur sebut nama pun nanti kan famous pula dia. Ini mazhab Imam Bukhari. Mazhab Imam Bukhari. Apa dia? Sebenarnya mazhab Imam Bukhari itu terkandung pada terjematul bab dia. Dan terjematul bab itulah ijtihad Imam Bukhari, itulah mazhab dia. Masalahnya ulama-ulama yang sebelum ni, Ibn Hajar Asqalani, dia ada buat syarah khusus tentang tajuk bab Imam Bukhari. Maulana Zakaria Kandahlawi, pengarang kitab Fadhilul Amal tu, dibuat Al-Abwab wa Tarajim. Kumpulkan semua ijtihad Imam Bukhari yang sebuah kitab. Tak pun kata ini mazhab Bukhari, tiba-tiba datang satu ustaz adalah di belah-belah sana tu. Ini mazhab Bukhari. Kalau ada mazhab Bukhari sebelum ni famous dah. Dah ramailah ada orang ikut mazhab Bukhari. Imam Bukhari mujtahid, iya, tapi dia bukan satu mazhab yang diikuti tak. Kalau Imam Bukhari itu satu mazhab, kenapa anak murid di sini tak ikut mazhab dia? Anak murid Imam Bukhari, Imam Muslim anak murid dia. Imam Tirmizi anak murid dia. Tahu tak? Kenapa Imam Muslim karang Sahih Muslim tak ikut Imam Bukhari? Kenapa Imam Tirmizi karang kitab Jami' Tirmizi tak ikut guru dia mazhab, guru dia Imam Bukhari? Kalau Imam Bukhari itu ada mazhab sendiri, dah tentulah orang Imam Muslim, Imam Tirmizi yang mula-mula akan ikut mazhab dia. Itu jelas. Seperti mana Imam Muzani, Imam Buaiti ikut mazhab Syafi'i. Ini dakwaan zaman sekarang ni dakwaan yang perlu dinilai semula lah. Jangan kita main ikut ni. Zaman sekarang cakap ikut suka dia je. Dia dah rasa dia ustaz, dia maulana, dia boleh cakap apa yang dia cakap. Tak.
Zaman sekarang zaman fitnah, zaman yang penuh dengan kejahilan. Itu hati-hati kita ambil kalam-kalam ulama sekarang ni, ustaz-ustaz sekarang, termasuk saya. Jangan main ambil je, kaji-kaji dulu. Begitulah dia kata tadi kan, yang termaktub secara tersurat atau tersirat di dalam Al-Quran dan hadis. Maknanya yang jelas ataupun yang tidak jelas, yang muhkam atau yang mutasyabih, yang qat'i ataupun yang zanni. Istilah itu semua istilah. Orang Melayu panggil tersurat, tersirat, hakikat atau majaz, muhkam atau mutasyabih, qat'i atau zanni, jelas atau tak jelas. Itu je. Begitulah juga dalam soal-soal i'tiqad. Hasil galian dari Al-Quran dan hadis oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dinamai mazhab Asy'ari atau fahaman Asy'ari. Walaupun pada hakikatnya Imam Abul Hasan Asy'ari hanya menggali, merumuskan, memfatwakan, menyiarkan, mempertahankan apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis juga, apa yang sudah diiktikadkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau. Ini kena hati-hati. Maksudnya saya rasa ini lebih dia tumpukan kepada furu' akidah. Furu' akidah, cabang akidah. Sebenarnya kalau asas akidah tak perlu nak gali lah. Kalau asas akidah tak perlu nak gali. Kalau asas akidah pun perlu digali lagi, maknanya tak jelas lagi. Kalau salah faham pun bahaya ni. Salah faham pun bahaya. Sebab kalau seperti yang saya sebut depan, Allah Maha Kuasa, Allah bersifat kudrah. Itu jelas ke tak jelas? Allah Maha Mengetahui, bersifat ilmu, jelas tak jelas? Dari satu sudut kita kata jelas lah. Cuma kalau nak dikaji betul-betul sebenarnya dalam bab tu memang sebenarnya ijtihad juga. Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tak sebut dalam Al-Quran ilmu, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama' basar, kalam. Perkataan tu Allah tak sebut dalam Al-Quran. Kecuali ilmu dengan kudrah pun Allah tak sebut kudrah, Allah kata quwah. Zul quwatil matin. Quwah. Biquwah. Nabi dalam hadis Nabi sebut, Allahumma inni astaqdiruka biqudratika. Doa istikharah kan? Biqudratika, dengan kudrah kamu. Tapi Quran tak sebut kudrah. Sebenarnya dia mustaq, dia diistiqaqkan, dimustaqkan daripada qadir. Allah SWT sebut qadir. Dalam Quran semua qadir atau qadir saja. Sami', basir, sifat musyabbahah yang bermakna isim fa'il. Maka diijtihadkan, diistiqaqkan di situ bermaksud kalaulah isim fa'il itu, kalau kita belajar nahwu saraf kan, Zaidun qa'imun. Betul? Mubtada khabar. Zaidun alimun. Itu dalam tata bahasa Arab. Sebenarnya kalau kita pergi lebih dalam lagi, apa maksud Zaidun qa'imun atau Zaidun alimun? Biasa kan belajar. Jadi kalau dari sudut ilmu nahwu saraf dibahas i'rab dia saja. Tapi kalau dalam balaghah dibahas lain lagi. Dibahas bayan dengan ma'ani. Kemudian dalam mantik dibahas lagi dalam lagi nisbah di antara mubtada dan khabar, ataupun dipanggil maudhu' dengan mahmul. Dalam balaghah dipanggil musnad dengan musnad ilaih. Jadi bila kita kata Zaidun qa'imun, kita ambil yang lebih mudah, Zaidun alimun. Apa maksud alimun di situ? Jadi kita kata alimun ni mana isim fa'il lah, dari segi bentuk dia isim fa'il. Pekerja, pembuat dalam bahasa Melayu dia panggil pembuat. Jadi apa maksud Zaidun alimun di sini? Alimun tu ada dua unsur di situ. Satu zat Zaid, satu sifat ilmu. Makna alimun itu qiyamnya sifat ilmu pada Zaid. So yang wujud ada dua, zat Zaid dan ilmu. Walaupun kita tak nampaklah secara zahir ilmu tu, sebab ilmu tu qiyam pada roh kita. Kalau disingkapkan hijab kita nampak. Ilmu sifat ma'ani, sifat yang wujudi, walaupun pada makhluk. Jadi bila kita kata Zaidun alimun, maknanya di situ ada dua unsur, satu zat Zaid, satu sifat ilmu yang qiyam atau yang qaim pada Zaid. Itu dinamakan Zaidun alimun. Begitu juga bila Allah Ta'ala sebut Allah alim, Allah basir, Allah sami', Allah murid. Murid pun Allah tak sebut. Murid iradah Allah sebut dalam bentuk fa'il. Iza arada syai'an.
fi'il madhi. Fa'alun lima yurid, fi'il mudhari'. Iradah semua fa'il, tak ada iradah dalam bentuk isim. Maka diistiqaqkan daripada fa'il ataupun daripada isim fa'il itu masdar dia ataupun dipanggil sifat dia lah. Walaupun pada bentuk dipanggil masdar, tapi dalam istilah kalam kita tak panggil masdar, kita panggil isim sifat. Ismi bermakna ismi, maksudnya sifat. Jadi tak ada sebenarnya as-sam'u dalam Quran, tak ada. Al-basaru tak ada dalam Quran. Yang ada al-basir, as-sami'. Sebab itu Mu'tazilah menafikan sifat. Dia kata Allah tak sebut dalam Quran. Orang pandai-pandai. Jelas betul, tapi dia tak nafikan Allah qadir, Allah sami'. Mu'tazilah tak nafi. Tetapi dia nafikan sifat ilmu yang diistiqaq. Kalau kita kata tak mungkin satu orang tu dia alim tanpa ilmu. Logiknya orang tu alim tapi tak ada ilmu. Macam mana kata alim tak ada ilmu? Sebab kita kata dia alim sebab dia ada ilmu. Jadi di situ pun sebenarnya ijtihad. Mana ahli sunnah wal jamaah sepakat bahawa Allah tu ada sifat. Allah tu ada sifat. Walaupun Allah tak sebut semua sifat itu dalam Quran, tapi Allah ada sifat. Itu ijtihad juga sebenarnya. Itu ijtihad. Kalau tak kita tengok mutaqaddimin punya kitab, dia jarang guna sifat ma'ani. Allah tu alim, Allah qadir. Imam Ghazali dalam Qawaid fil I'tiqad, dalam Risalah Qudusiyah, dalam I'tisad fil I'tiqad pun sebut dalam bentuk sifat ma'nawiyah. Allah alim, Allah qadir, Allah sami', Allah basir. Lepas tu baru sebut, maka alim itu mewajibkan Allah bersifat, ada sifat ilmu. Qadir itu mewajibkan Allah bersifat dengan kudrah. Jadi itu ijtihad juga lah sebenarnya. Itu ijtihad juga. Tapi sebenarnya yang akidah yang sebenar yang kita pegang, Allah alim, Allah qadir, Allah murid. Itu akidah kita sebenarnya. Itu dalam Quran. Tapi diistiqaqkan sifat daripada situ. Nanti ada insya-Allah. Sebab asal akidah tak perlu ijtihad dah. Kalau asas akidah perlu diijtihad, maknanya benda yang ijtihadi ni maknanya dibuat hanya oleh para ulama mujtahid. Sebab benda itu belum jelas, akhirnya menjadi gambaran asas akidah Islam belum jelas. Betul? Mustahil. Mustahil asas akidah Islam belum jelas. Akidah Islam jelas. Yang tak jelasnya cabang-cabang akidah yang ada khilaf. Itu yang tak jelas, maka Imam Asy'ariyah misalnya memilih begini, yang cabang saja. Kalau yang asas tak mungkin, itu hasil ijtihad. Yang asas orang biasa pun tahu. Kalau tak, susah, akidah Islam belum jelas. Firqah-firqah dalam Islam. Dalam sejarah Islam telah tercatat adanya firqah-firqah, yakni golongan di lingkungan umat Islam yang antara satu sama lain bertentangan fahamannya secara tajam. Secara tajam maksudnya secara meruncing, dalam bahasa Indonesia secara tajam. Yang sulit untuk diperdamaikan, apalagi untuk dipersatukan. Hal ini sudah menjadi fakta dalam sejarah yang tidak dapat diubah lagi dan sudah menjadi ilmu pengetahuan yang termaktub dalam kitab-kitab agama, terutama dalam kitab-kitab Usuluddin. 72 firqah ni yang kita kata firqah batil lah. Kalau kita tanya ni Allah berapa, mesti dia kata satu. Mesti tak khilaf. Tak ada khilaf. Allah Maha Kuasa, semua kata Allah Maha Kuasa. Tak ada seorang satu firqah pun yang menafikan Allah tak kuasa. Cuma yang khilafnya cabang-cabang dari situ. Contohnya Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat ke dengan zat? Allah Ta'ala berkehendak, iradah dengan zat ke dengan sifat? Itu khilaf. Kalau kita ahli sunnah kata dengan sifat. Mu'tazilah kata tak, dengan zat itu sendiri. Lepas tu, adakah sifat-sifat Allah Ta'ala ni qadim ke atau baharu? Kat situ khilaf dia. Dia kata okey, kudrah dengan ilmu tak, kudrah dengan hayah sepakat. Kudrah, hayah semua sepakat qadim. Tapi ilmu, iradah, kalam khilaf besar. Paling besar khilaf sifat kalam. Kalam tu qadim, itu memang satu perkara yang manusia secara tabiinya payah nak faham. Kalam qadim. Kalam mesti hadis. Kalam saya cakap ni kalam.
Itu nanti kita bahas. Dan bab sifat kalam pecah macam-macam kelompok. Iradah pun pecah. Sebab iradah mesti hadis, tak boleh qadim. Kerana iradah qadim berarti makhluk pun qadim. Itu Mu'tazilah. Apalagi apa ni, ilmu Jahmiyah, maksudnya Jaham bin Safwan Jahmiyah. Yang Wahabi duk tuduh kita Jahmiyah, padahal kita pun tolak Jahmiyah. Jahmiyah kata ilmu Allah qadim, ilmu Allah baru. Ilmu Allah baharu. Ada yang qadim, ada yang baharu. Itu khilaf kat situ. Tapi Allah alim, tak ada siapa pun khilaf. Dia khilaf dekat situ, dekat cabang-cabang ni. Faham? Contohlah saya bagi. Azab kubur, ada tak ada? Sunnah kata, ya ada azab kubur. Hadis sahih dekat Bukhari semua. Dah itu dalil khabar ahad. Khabar ahad tak boleh jadikan hujah, kata Mu'tazilah. Tapi Quran sebut barzakhun min wara'im barzakhun ila yaumiddin. Barzakh tu bukan makna dalam kubur, mana lain, makna tu mana ni, dia takwil. Itu kat situ khilaf di dalam akidah. Furuk-furuk dia, cabang-cabang dia, yang mana akhirnya kita ahli sunnah wal jamaah menjadikan furuk-furuk itu sebagai usul ahli sunnah wal jamaah. Faham Usul Islam, asas-asas akidah Islam, usul, dan ada cabang-cabang akidah Islam. Yang khilaf ni cabang akidah Islam ni yang khilaf. Akhirnya ahli sunnah pegang sebahagian pemahaman itu sebagai usul ahli sunnah wal jamaah. Yang lain jadikan dia punya pegangan sendirilah, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij dan sebagainya. Tapi pada asas Islam tak khilaf. Siapa khilaf di sini? Kafir. Asas akidah Islam, contoh Allah satu. Siapa khilaf terkeluar dari Islam. Faham So sebenarnya kita kata hampir kita tidak mengkafirkan semua 72 kelompok, hampir tidak mengkafir. Kecuali kalau dia dah melibatkan yang asas Islam yang disepakati itu memang terpaksa dikafirkan. Bukan kita kafir, bab kafir ni dah bahas sebelum ni. Barang siapa yang membaca kitab-kitab Usuluddin akan menjumpai di dalamnya perkataan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah Sunni, Mujassimah, Bahaiyah, Ahmadiyah, Wahabiyah dan lain-lain. Umat Islam khususnya yang berpengetahuan agama tidak hairan melihat dan membaca hal ini kerana Nabi Muhammad SAW sudah juga mengkhabarkan pada masa hidup beliau. Banyak terdapat hadis-hadis yang berkaitan dengan firqah-firqah yang berselisih faham dalam lingkungan umat Islam. Di antara hadis itu ialah pertama, bersabda Nabi Muhammad SAW, fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa uddu 'alaiha bin nawajiz. Rawahul Abu Daud juzul rabi'. Artinya barang siapa, maka bahwasanya siapa yang hidup lama di antara kamu nescaya akan melihat perselisihan faham yang banyak. Ketika itu pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khalifah Rashidin yang diberi hidayah. Pegang teguhlah itu dan gigitlah gerahammu. Hadis riwayat Abu Daud dan lain-lain, sila lihat Sunan Abu Daud juzuk 4 halaman 201. Addu 'alaiha bin nawaj, gigit dengan gigi geraham, maksudnya kinayah ataupun kiasan majas kepada pegang kuat-kuat lah. Kalau orang gigit dengan geraham kuat sikit, gigit dengan gigi depan ni tarik patah gigi. Jadi di sini poin dia, Nabi kata kamu akan melihat ikhtilafan katsira, banyak khilaf akan berlaku, banyak Nabi kata. Maka Nabi suruh pegang pada sunnah dia dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Nak bahas hadis itu pun panjang. Okey kot. Kenapa Nabi kata sunnah khulafa'ur rasyidin di sini? Sebab contohnya semayang terlambat fiqah lah, semayang tarawih misalnya, itu sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnah Sayyidina Umar. Nabi tak buat semayang tarawih, bukan Nabi tak buat lah, maksudnya tak ada dalil yang jelas menunjukkan Nabi buat semayang tarawih 20 rakaat tiap-tiap malam. Tak ada. Hadis tak ada. So yang jelasnya ulama sepakat kata Sayyidina Umar yang buat. Azan 2 kali Jumaat Sayyidina Osman yang buat. Jadi ada yang orang lebih advance lagi daripada dia, nak kembali kepada zaman sebelum Osman dan sebelum Umar, nak buat azan sekali je. Tu tak nak buat sembahyang tarawih, kata sembahyang tarawih 8 je sunat. Nabi buat 8 kata.
So Umar tak ikut sunnah Nabi, Umar bid'ah. Nauzubillah. Nabi suruh ikut. Nabi suruh ikut Khulafa' Rasyidin. Lepas tu dia yang paling tak tahan sekali, kau nak ikut Umar kan ikut Nabi. Asyad. Kau nak ikut ulama kan ikut Nabi. Nabi suruh ikut ulama lah. Nabi suruh ikut ulama. Allah suruh ikut ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tiba-tiba dia keluar satu checkmate kononnya. Kau ikut Nabi ke ikut ulama? Itu saya cakap, ikut ulama itu bererti ikut Nabi. Sebab Nabi yang suruh ikut ulama. Kalau kau tak ikut ulama, berarti kau tak ikut Nabi. Jawab macam tu je. Tak payah susah-susah. Kalau nak checkmate lah, dia kena double checkmate balik. Khulafa' Rasyidin tak ada pun yang Asy'ariyah. Assalamualaikum. Tujuan hadis ini terang bahawa akan ada perselisihan faham dalam lingkungan umat Islam, dan bahawa Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam ketika melihat perselisihan itu supaya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafa' Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, wa innakum sayakunu fi ummati thalathuna kadzabun kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun wa ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di. Rawahu Tirmizi. Artinya aku akan ada di lingkungan umatku 30 orang pembohong yang mendakwa bahawa dia nabi. Saya adalah nabi penutup, tidak ada lagi nabi sesudah aku. Hadis riwayat Tirmizi, lihat Sahih Tirmizi. Jami' Tirmizi patutnya. Atau ada dua ni. Tirmizi ni khilaf ulama, dia kitab Sunan ke kitab Jami'. Sahih tak ada. Dia panggil Jami' Tirmizi atau Sunan Tirmizi. Yang ketiga, hadis. Banyak hadis ni. 10 dah sah. Kita break dulu. Hadis-hadis tu pun dah saya baca juga dalam pertemuan pertama. Nanti kita sambung lagi lepas break insya-Allah. Tadi janji nak break. Tak? Boleh ya? So kita datang balik 10 suku. Boleh ya? 10 suku insya-Allah. Soalan tak ada ya? Yang nak break boleh break, nak tanya boleh tanya. Saya punya break dengan menjawab soalan. Kejap ni. Ada yang nak tanya setakat ni? Nampak gaya macam tak cukup 10 minggu tak? Tak syok, tak kalau tak kongsi. Baca terang sikit, tak puas. Jika dimutlakkan. Dia bagi perkataan yang Idza utliqa ahli sunnah, jika sekiranya dimutlakkan lafaz ahli sunnah, mutlak ni secara tepat maksudnya. Saya dah biasa pakai lafaz tu. Dia mutlak ni lawan dia muqayyad, sesuatu yang sudah dibatasi. Kalau mutlak ni sesuatu yang belum dibatasi. Itu secara istilah. Jadi kalau dimutlakkan, diumumkan pun boleh sebenarnya, walaupun umum dengan mutlak tu ada perbezaan dia. Kalau umum itu lebih syumuli, kalau mutlak tu lebih badali. Pening lagi mana bahas tu. Kalau usul fiqh lah ni. Maksudnya di sini kalau dimutlakkan, kalau disebut secara umum lah. Ahli sunnah wal jamaah majoritinya Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi kalau kita qayyidkan dia, maknanya kita batasi, kita tafsilkan dia, perincikan dia, bukan Asy'ariyah Maturidiyah sahaja yang ahli sunnah, ramai lagi yang ahli sunnah. Macam itulah maksud dia. Cakap secara umum, secara global, maknanya majoriti umat Islam berpegang kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi kalau kita nak perincikan, itu yang bukan Asy'ariyah saja, ahli sunnah.
Ramai lagi yang ahli sunnah. Kalau menurut Imam apa ni, Abu Mansur Al-Baghdadi, Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi, dalam kitab Al-Falqu Baina Firaq, ini dia tafsirkan ahli sunnah wal jamaah, bukan Asy'ariyah Maturidiyah saja. Sebelum tu, selepas zaman tu, hatta zaman sekarang ni pun orang yang tak menisbahkan diri dia kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah, tapi dia punya i'tiqad sama ya ahli sunnah. Ni dia pandang secara umum saja, secara mutlak. Itu ahli sunnah tanpa diqayyidkan lah. Sebab kalau kita kata semata-mata hanya saja ahli sunnah itu hanyalah Asy'ariyah Maturidiyah, itu tak betul. Itu tak betul. Jika dimutlakkan okey. Tanpa kita qayyidkan, tanpa kita perinci, kita bataskan pada masa, pada i'tiqad, pada manhaj. Kalau kita perinci kan, maknanya sekarang ni pun kalau orang tu dia tak mengaku Asy'ariyah pun tak ada masalah. Dia ahli sunnah. Boleh dia masih, bahkan orang yang mengaku Asy'ariyah pun belum tentu ahli sunnah lagi. Sebab sebenarnya ahli sunnah tak ahli sunnah bukan memandang kepada Asy'ariyah ke Maturidiyah. Dia memandang kepada i'tiqad yang dia pegang itu apa dia. Kalau dia mengaku saya Asy'ariyah, contohnya dia mengaku kan, tanya balik tentang akidah-akidah yang dipegang oleh ulama Asy'ariyah. Kalau berbeza, mengaku je Asy'ariyah tapi bukan ahli sunnah pun. Mengaku semua orang boleh mengaku. Sebab tu dia kata iza utliqa ni, kita bahas mana secara mutlaknya sebut, mana kalau kita anggaplah orang itu betul-betul berpegang dengan mazhab yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari Maturidi dengan segala mu'taqadnya, akidah-akidahnya, insya-Allah dia ahli sunnah wal jamaah. Ada satu dalam istilah fal muradu yang dimaksudkan, fal muradu, maka yang dimaksudkan dengannya ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau tak nak sebut macam mana? Kalau nak sebut secara terperinci, ahli sunnah wal jamaah ialah orang yang berpegang bahawa Allah Subhanahu wa taala itu satu, bersifat dengan sifat wujud, dan wujudnya itu qadim dan baqa. Kemudian Allah Taala itu menyalahi makhluk, mukhalafah lil hawadis, kerana dalam dalil kata laisa kamitslihi syai', dan Allah Taala itu dia qiyamuhu bi nafsihi, tidak bergantung, tidak berhajat kepada selain dia. Itu ghaniyun 'anil alamin, hayyul qayyum, dan dia Allah Tuhan yang esa dan bersifat dengan sifat yang sempurna yang tidak diketahui bilangannya, dan terutamanya sifat-sifat seperti qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Dan dia juga beriktikad Allah bahawa malaikat-malaikat itu wujud semakhluk Allah seperti Jibril, dan juga beriktikad Nabi kita. Panjang lah nak sebut. So itu utliqa je. Faham? Kalau nak sebut sesuatu siapa ahli sunnah wal jamaah, iaitu mereka yang beriktikad sekian-sekian. Panjang. Boleh nanti hafal dalam jadual nanti dia sebut belakang tu. Pun ringkas dia kot, dia bertulis sini. Jadual tu muka surat 417. Itu ahli sunnah wal jamaah sebut satu-satu sampailah muka surat 4223. Itu ahli sunnah wal jamaah. Itu pun ini tak juga tak terperinci lagi. Pun ringkas juga ni. Jadi mudah kata Asy'ariyah Maturidiyah ahli sunnah, senang. Kalau orang kata ahli sunnah wal jamaah ialah orang yang berpegang dengan Quran dan hadis, takkan Mu'tazilah berpegang kepada Taurat dan Injil kot. Takkan Khawarij berpegang kepada Taurat dengan Injil. Semua orang mengaku dia berpegang kepada Quran hadis. Jadi kalau kita kata ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang berpegang kepada Quran dan hadis, maknanya semua orang mengaku. Tak ada orang pun yang aku tak pakai Quran hadis tapi aku ahli sunnah wal jamaah. Ada ke? Semua orang mengaku dia pakai Quran hadis. Sebab tu utliqa saja, dimutlakkan saja, maknanya diringkaskan, maknanya diumumkan. Maksudnya maknanya ahli sunnah wal jamaah tu Asy'ariyah Maturidiyah. Maknanya i'tiqad yang dipegang oleh ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan itu semuanya yang dipegang oleh sebelum tu pun Nabi dan sahabat lah. Kalau tak kena sebut semua. Mutlak saja. Faham Okey, kita rehat sebentar. Ada lagi soalan? Okey, rehat sekejap. Kita tandas ke apa ke 10-15 minit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.